bersama saya lagi iaitu Cikgu Alia. So, hari ini saya akan mengajar kamu semua mengenai sistem respirasi manusia. Okey, pernah tak kamu berfikir bagaimana manusia ni bernafas ya? So hari ini saya akan ajar kamu semua bagaimana manusia bernafas. Okey, proses respirasi ataupun pernafasan merupakan proses di mana manusia iaitu badan kita akan mengambil oksigen daripada udara dan kemudian membebaskan karbon dioksida daripada sel badan. Kamu nampak tak gambar rajah di sini? Okey, di sini merupakan gambar rajah sistem respirasi manusia. Okey, untuk memudahkan kamu semua, sistem respirasi manusia ini saya akan bahagikan kepada 3 bahagian untuk kamu mudah faham apa bahagian-bahagian yang terlibat dan fungsinya. Okey, untuk bahagian pertama yang dah cikgu bulatkan di sini terdiri daripada rongga hidung dan juga lubang hidung. So untuk kedua-dua bahagian ini yang membolehkan kita menyedut udara masuk ke dalam bahagian badan. Dan kita ada faring, epiglotis dan juga laring. So epiglotis ni yang membezakan udara dan juga makanan dia berpisah. So kalau untuk udara dia akan terus pergi ke laring. So kalau untuk makanan dia akan dekat faring tu dia akan terus pergi ke esophagus. Okey, seterusnya adalah bahagian yang kedua. So bahagian yang kedua adalah yang terlibat dalam sistem respirasi manusia adalah seperti ini. Okey, yang pertama terdiri daripada selepas udara melalui laring, dia akan terus melalui trakea iaitu salur yang panjang, kemudian akan pergi kepada bronkus. Bronkus ni adalah yang terdapat 2 cabang daripada bahagian peparu kanan dan juga peparu kiri. Kemudian lepas bronkus kita akan pergi ke bronchiole. So untuk bronchiole akan terdapat bulat-bulat halus. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, dia akan ada bulat-bulat kecil yang seperti brokoli, yang kalau kamu pernah tengok lah. So seperti brokoli. So yang brokoli ni, bentuk macam brokoli ni kita namakan dia sebagai alveolus. So alveolus ni dia mengandungi kapilari darah yang membantunya proses pertukaran gas oksigen dan juga karbon dioksida keluar daripada badan kita. Sekarang kita akan melihat proses yang berlaku dalam sistem respirasi manusia. Molekul udara yang masuk melalui rongga hidung akan terus melalui faring, kemudian melalui epiglotis. Di epiglotis ini akan membezakan molekul udara dan juga molekul makanan iaitu bolus. Bolus akan berat memasuki esophagus, manakala molekul udara akan melalui trakea dan terus dan berpecah kepada 2 cabang yang berbeza yang dikenali sebagai bronkus. Di bronkus, molekul udara akan bergerak menuju ke bronchiole dan seterusnya menuju ke alveolus. Alveolus ini merupakan tempat di mana terdapatnya jaringan kapilari darah yang membantu berlakunya proses pertukaran gas, oksigen dan juga karbon dioksida di dalam badan manusia. Okey, kamu dah mempelajari tentang sistem respirasi manusia dan melihat bagaimana proses pernafasan berlaku dalam badan kita kan. Okey, sekarang cikgu akan pengajar ni kepada Cikgu Fazlina. Cikgu Fazlina akan mengajar kamu tentang bagaimana berlakunya proses pertukaran gas pada alveolus. Sekian, terima kasih. Hai, saya Cikgu Fazlina. Saya akan menerangkan serba sedikit tentang proses pertukaran gas yang berlaku dalam badan kita. Sebelum tu, terima kasih Cikgu Alia di atas penerangan tadi. Seperti yang kita telah pelajari sebelum ini, semasa kita menarik nafas, oksigen akan masuk ke dalam paru-paru. Apakah yang berlaku di dalam paru-paru kita? Di sinilah kita akan mempelajari bagaimana proses pertukaran gas berlaku. Apabila oksigen masuk dalam paru-paru, gas tersebut akan terus ke satu struktur dipanggil alveolus. Di dalam alveolus, apabila kita telah menarik nafas, kepekatan gas oksigen di dalam alveolus menjadi lebih tinggi berbanding kepekatan gas oksigen di dalam kapilari darah. Pada masa yang sama, darah terdioksigen yang mengandungi kepekatan oksigen yang rendah juga dibawa ke alveolus.
molekul-molekul gas sentiasa akan mengalir dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Jadi, oksigen dari alveolus akan meresap masuk ke dalam kapilari darah. Darah yang beroksigen tadi akan dibawa ke jantung untuk dipam ke seluruh sel badan. Apabila oksigen memasuki sel darah merah, oksigen akan bergabung dengan hemoglobin membentuk satu sebatian yang tidak stabil dipanggil oksihemoglobin. Apabila sel darah merah tiba di sel-sel badan, oksihemoglobin tadi kemudian akan terurai kepada hemoglobin dan gas oksigen. Apabila kepekatan oksigen tinggi, gas oksigen akan meresap masuk dari kapilari darah ke sel badan. Di dalam sel badan, proses respirasi sel akan berlaku di mana oksigen akan bertindak balas bersama glukosa untuk menghasilkan gas karbon dioksida, air dan tenaga. Di sini, kepekatan gas karbon dioksida yang tinggi membolehkan ia meresap masuk ke dalam kapilari darah untuk dihantar ke alveolus. Gas karbon dioksida akan disingkirkan dari badan melalui proses menghembus nafas. Jadi begitulah proses pertukaran gas yang berlaku di dalam badan kita. Mari kita lihat pula adaptasi struktur alveolus. Yang pertama, dinding alveolus hanyalah setebal satu sel. Dinding alveolus yang nipis ni memudahkan gas-gas respirasi untuk merentas dari dinding-dinding alveolus ke kapilari darah. Yang kedua, dinding alveolus adalah lembab. Kawasan yang lembab akan menyebabkan gas-gas oksigen mudah untuk melarut untuk melakukan proses pertukaran gas. Yang ketiga, luas permukaan alveolus yang besar menjadikan lebih banyak gas-gas respirasi dapat melakukan proses pertukaran gas. Jadi, macam mana? Mudah kan proses pertukaran gas ni? Baiklah, sekian saja dari saya dan kita dengarkan pula Cikgu Syafiqah Aini mengupas isu terkini iaitu bagaimana virus COVID boleh memberi kesan kepada proses respirasi. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Fazlina. Hai murid-murid. Baiklah, hari ini Cikgu akan terangkan serba sedikit berkaitan kesan virus COVID-19 ke salah satu organ yang terpenting dalam sistem respirasi manusia. Iaitu apa? Paru-paru. Apabila awak semua bernafas, awak akan sedut udara, betul tak? So, udara ni akan mengalir melalui hidung awak, trakea dan terus kepada paru-paru. Apa yang sebenarnya terkandung dalam paru-paru kita ni? Setiap udara yang awak hirup, yang awak masuk ke dalam paru-paru awak akan berakhir di kantung udara atau dikenali spesifik sebagai alveolus, di mana alveolus dikelilingi oleh kapilari darah kecil yang mana berlakunya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen diperlukan dalam badan awak, manakala karbon dioksida akan dihembuskan keluar daripada badan awak. Melalui apa? Melalui mulut. Okey, baiklah. Itu adalah ringkasan kepada sistem respirasi yang berlaku dalam badan manusia. Namun, sekiranya awak dijangkiti virus COVID-19, apa yang berlaku kepada paru-paru awak? Awak semua nak tahu tak? Virus jahat ni dia akan masuk sama macam oksigen yang awak hirup melalui hidung ke salur pernafasan awak. Melalui trakea, dia akan terus pergi kepada paru-paru. Tapi virus ni nama pun virus kan? Dia jahat. So, dia akan menjangkiti ke seluruh sel dalam salur pernafasan awak dan dia akan membiak dengan jayanya. Maksud semua orang akan tanya, macam mana dia masuk, cikgu? Betul tak? Dia akan buka salah satu pintu reseptor yang dinamakan sebagai ACE2 melalui spike yang ada pada badan virus COVID-19 ini. Dia akan masuk melalui pintu tu, dia akan buka kunci, dia akan masuk ke dalam salur pernafasan manusia dan apa dia buat? Dia membiak dengan jayanya. Jadi,
apabila dia membiak dengan jayanya, dia lagi kuat, betul tak? Jadi dia akan terus bergerak ke destinasi terakhir dia adalah pada alveolus. So cikgu cakap tadi kan, alveolus tu tempat yang paling penting, destinasi yang paling akhir untuk berlakunya pertukaran gas. Tapi kat situlah dia nak akan rosakkan sistem respirasi manusia, di mana dia akan menghancurkan kedua-dua dinding sel yang ada pada alveolus tadi serta kapilari. Jadi, apa yang berlaku seterusnya adalah serpihan-serpihan yang disebabkan oleh semua kerosakan tadi, dia akan melapisi dinding alveolus dan menyebabkan dinding alveolus semakin mendebal. Bila dinding alveolus ni semakin mendebal, pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida tidak akan berlaku. So, dia akan blok terus pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida, di mana darah kita tidak dapat mengalirkan oksigen ke seluruh badan kita. Betul tak? Jadi anda akan berasa sesak nafas. Sebab tu kalau awak tengok orang yang terkena virus COVID-19 ni, dia akan cepat mengalami sesak nafas, betul tak? Seterusnya ada juga yang meninggal disebabkan oleh tidak boleh bernafas secara sempurna. Bagaimana untuk kita elakkan diri daripada dijangkiti oleh virus COVID-19 ni? Semua nak tahu, betul tak? Jom kita dengarkan Cikgu Maira akan bagi tahu anda. Assalamualaikum murid-murid. Hari ini Cikgu Maira nak terangkan macam mana agaknya kita nak lindungi diri kita daripada terkena wabak COVID-19. Tahu kan COVID-19 ni adalah satu wabak yang telah melanda seluruh negara sejak bermulanya 2019 sampailah ke hari ni. Okey, jadinya macam mana cara yang betul untuk lindungi diri kita daripada wabak COVID-19 ni? Okey, nak tahu ke tak nak? Nak tahu kan? Okey. Langkah yang pertama adalah kita perlu memakai topeng muka. Topeng muka macam mana? Topeng muka Spiderman ke Superman? Bukan topeng muka yang tu. Topeng muka yang ini. Kita kena pakai topeng muka. Kenapa kena pakai topeng muka ni? Sebabnya bila kita bercakap, lebih-lebih lagi bila kita sakit kan, kita akan merembeskan cecair yang ada bakteria buruk lah kan, ke udara ataupun ke orang sekeliling. Lebih-lebih lagi bila mana kita sesama, batuk dan juga demam. So, sebab itulah kita kena pakai topeng muka untuk mencegah penyakit kita ni daripada orang lain. Okey. Langkah yang kedua pula adalah mencuci tangan. Cuci tangan, biasa kita mencuci tangan ni cikgu, okey je. Takkan masih boleh kena wabak COVID-19 kan? Pelajar semua cuci tangan dengan cara yang betul ke tak? Cuba fikir balik. Okay, so hari ni Cikgu Maira nak tunjukkan satu video macam mana cara yang betul untuk mencuci tangan. Okay, jom kita tengok video next. Langkah-langkah pencucian tangan yang efektif. Pertama, basahkan tangan dan letakkan sabun. Kedua, lekapkan kedua tapak tangan dan gosok tapak tangan anda. Ketiga, lekapkan tapak tangan kanan di atas belakang tangan kiri dengan jari bersilang dan gosok. Ulang langkah ini dengan tangan kiri. Keempat, lekapkan kedua tapak tangan dengan jari bersilang dan gosok. Kelima, genggam tangan kiri manakala tangan kanan menggosok di atas bahagian tangan kiri secara menurun. Ulang langkah ini pada tangan kanan. Keenam, gosok sekeliling ibu jari kiri dalam genggaman tapak tangan kanan dan ulang langkah ini pada tangan kanan. Ketujuh, kuncupkan jari tangan kanan di atas tapak tangan kiri dan gosok secara berputar. Ulang langkah pada tangan kanan.
Ke-8, bilas tangan dengan air bersih, kemudian keringkan dengan tuala atau tisu yang bersih. Okey, semua pelajar dah faham belum tentang cara mencuci tangan dengan cara yang betul? Okey, selepas ni bolehlah semua amalkan cara basuh tangan dengan cara yang betul. Okey, sekarang kita masuk kepada langkah yang ketiga, iaitu kita hendaklah mematuhi SOP yang telah KKM tetapkan. SOP ni apa? SOP ni dia perkataan dalam bahasa Inggeris, iaitu Standard Operating Procedure. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil prosedur operasi standard. Kenapa nak kena patuhi SOP ni? Sebab kita nak putuskanlah rangkaian COVID-19 ni. Takkan selama-lamanya kita nak pakai mask, betul tak? Bila lagi kita nak main kat luar dengan kawan-kawan tanpa pakai mask, betul tak? Jadi apa yang SOP ni nak suruh kita buat? Ni yang cikgu nak cerita. Okey, semua dengar baik-baik ya. Okey, dalam SOP ni dia ada terangkan tentang dua perkara penting, iaitu kita kena elakkan 3S dan kena amalkan 3W. Apa 3S dan 3W ni kan? Okey, 3S ni adalah kita kena elakkan tempat yang sesak, tempat yang sempit dan juga sembang secara dekat. Tempat yang sesak ni maksudnya macam pasar kan, ataupun tempat yang penuh sangat orang. Kita kena elakkan lah, sebab kawasan tu adalah kawasan yang berisiko tinggi untuk kita berjangkit ataupun terkena wabak COVID-19 ni. Dan yang kedua adalah tempat yang sempit. Dan kalau boleh, kalau nak bersembang dengan kawan-kawan ke kan, kita jarak 1 meter. 1 meter ni bukan cikgu yang tetapkan, tapi KKM yang tetapkan atas langkah-langkah keselamatan. Okey, itu 3S. 3W ni apa pula kan? 3W ni adalah wash, iaitu mencuci, wear, iaitu pakai. Yang ketiga adalah warn, memberi amaran. Okey, macam cikgu terangkan tadi, kita kena wash, which is iaitu kita kenalah mencuci tangan dengan cara yang betul. Ataupun lepas cuci tangan kita boleh pakai hand sanitizer. Hand sanitizer ni dia berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang ada kat tangan kita yang kita tak nampak kan. Yang kedua adalah wear, memakai kan. Kita kena pakai, kita pakai apa tadi? Kita pakai topeng muka. Dan yang ketiga adalah memberi amaran. Maksudnya kita kata dengan diorang, kalau boleh jangan bersalam-salaman kan. Cukuplah sekadar memberi tanda macam ni, tanda hormat macam tu. Selain daripada tu, elakkan bersentuhan kan. Elakkan bersembang dekat dan elakkan juga pergi ke tempat-tempat yang sempit macam cikgu cakap tadi tu kan. Dan juga berhati-hatilah, ataupun sekiranya kalau kita rasa diri kita tak sihat, kita terus jumpa dengan doktor sebelum situasi menjadi lebih mudarat kan. Kan kita tahu mencegah itu lebih baik daripada merawat. Okey, pandai anak-anak murid cikgu. Okey, so jadinya itulah kan 3 langkah yang semua murid kena patuhi untuk putuskan rangkaian COVID-19 ni. Jadi cikgu harap dengan apa yang cikgu Alia, cikgu Fazlina, cikgu Ika dan juga cikgu Maya sendiri ajarkan hari ni, harap semua murid dapat faham lah kan. Dan amalkan apa yang cikgu-cikgu dah ajar hari ni. Cikgu harap sangat dapat memberi pendedahan ataupun gambaran yang jelas lah kan tentang topik pembelajaran hari ni. Kita belajar apa hari ni? Kita belajar tentang sistem respirasi. Jadinya itu sajalah untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di kelas akan datang. Bye. Assalamualaikum.